وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Risalah Al-Jami' karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada pasal yang pertama dalam ibadah, yang mana sebelum ini kita sedang membicarakan tentang perkara yang bersangkut paut dengan ilmu akidah. Maka penulis mengatakan faslun fil ibadati min fiqh Syafi'iyah. Ini adalah fasal berkenaan dengan ibadah berdasarkan kepada mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi sebelum itu saya baru teringat satu perkara. Malam ini insya-Allah taala kita akan masuk pada hari yang pertama daripada bulan Rabiul Awal. Jadi kita akan masuk yakni kepada bulan yang bahagia, yang mana di dalamnya lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah masa-masanya kita mendapatkan anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana dilahir di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita di Masjid Khalid, seperti mana amalan kita daripada beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, kita akan mengadakan bacaan maulid pada tiap-tiap malam sehingga malam ke-12. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mula pada hari ini yang pertama. Kita akan memulakan bacaan majlis bacaan maulid Daibai pada jam 6 suku petang nanti insya-Allah. Jadi kita akan membaca maulid sehingga solat maghrib, dan kita akan melaksanakan solat maghrib. Selepas itu kita teruskan bacaan maulid sehingga mahal qiyam. Lepas mahal qiyam kita ada ceramah. Hari ini ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Hadi. Dan juga kita ada asatizah yang lain pada hari-hari ini yang lain. InsyaAllah kita akan maklumkan, seperti mana juga kita post dalam Facebook. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik insyaAllah, dapat kita menghadiri majlis-majlis yang bahagia ini, supaya kita mendapatkan anugerah-anugerah daripada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan cinta kepada Nabi SAW. Jadi sama-sama insyaAllah kita pasangkan niat. InsyaAllah bulan Rabiul Awal yang datang ini kita masuk, dan apabila kita keluar daripadanya, insyaAllah kita keluar dalam keadaan hati-hati kita insyaAllah yakni diberikan mahabbah, cinta yakni kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan Allah hidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan kegagahan kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Maka penulis pada awal kitab dalam bab berkenaan dengan ibadah, beliau membicarakan tentang al-wudu, yakni berkenaan dengan wudu. Dan wudu ini adalah daripada fasal daripada bab taharah. Biasa kalau kita baca kitab-kitab fikih yang besar, penulis-penulis akan memulakan dengan kitab taharah. Dan daripadanya adalah al-wudu. Dan wudu ini adalah kewajipan bagi orang Islam apabila kita nak melakukan salat. Jadi dia adalah syarat bagi sahnya salat. Wudu ini kita mengatakan dia adalah syarat bagi sahnya salat. Maksudnya tanpa wudu salat kita tidak menjadi sah, maka dia adalah wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ayat ini ulama-ulama kita mengeluarkan fardu-fardu wudu. Sebab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, idza qumtum ila shalah, maksudnya apabila kamu nak melakukan salat. Di sini Imam Syafi'i mengatakan wajib ada niat. Yani apabila kamu nak melakukan salat, yani apabila kamu niat untuk melakukan salat, maka niat adalah kewajipan yang pertama, yang mana kita akan bicarakan nanti. Selepas itu Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu membasuh muka-muka kamu.
Jadi kita membezakan basuh dengan sapuan. Allah memerintahkan kita basuh muka dan bukan sapu muka. Beza di antara basuh dengan sapu adalah air mengalir apabila kita basuh. Yakni air mengalir di atas anggota. Ini kita mengatakan basuhan. Tapi kalau sekiranya seseorang setakat dia basahkan tangannya, lepas tu dia lap muka begini, dia basahkan, dia lap. Ini bukan basuh, ini adalah masah. Ini tidak sah. Kalau kita buat begini ni, ambil wudu, kita sapu saja. Ada orang ini dia salah faham, dia nak save air. Dia mengatakan Nabi SAW diriwayatkan bahawasanya dia mengambil wudu hanya dengan satu begini saja. Satu mod. Satu mod ini dia adalah seperti cawan kopi. Sikit lebih kurang cawan kopi. Satu mod beras. Nabi SAW diriwayatkan mengambil wudu dengan satu cawan mod. Ada orang mengatakan macam mana ini kita nak mengambil wudu ini dengan satu cawan. Jadi akhirnya apa dia buat? Dia lap saja muka dia. Tidak sah ini wudu. Ulama kita mereka mengatakan Nabi SAW badannya tak sama dengan badan kita. Adakah badan Nabi SAW sama dengan badan kita? Tidak. Jangan kita menyangkakan ada benda-benda yang Allah memberikan kepada Nabi SAW yang mana Allah tidak memberikan kepada kita. Apa bezanya badan kita dengan badan Nabi? Badan Nabi SAW, air kalau kena yang di pada badannya, dia terus berebak. Boleh kita bayangkan? Air kalau kena yang di kepada badannya, ini adalah khususiyah bagi Nabi SAW. Air kalau kena yang di kepada badannya, dia berebak. Dia berebak dengan natural. Tapi badan kita, Masya Allah, yang ni, air kena dia stop je kat situ. Baik. Jadi bukan kita mengatakan perkara ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan kebiasaannya manusia ini biasa ini seperti kita tidak dapat ini melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Kebiasaannya begitu. Sebab cuba kita bayangkan ni kalau satu gelas ini begitu, basuh muka 3 kali. Macam mana? Basuh tangannya ni 3 kali. Sapu kepala. Ada orang mengatakan 1 kali, ada orang mengatakan 3 kali. Lepas itu ini basuh kaki 3 kali. Semua yang menggunakan yang ini satu cawan. Kebiasaan orang biasa susah kita nak melakukan ini. Tetapi Nabi SAW seperti mana kita mengatakan ini adalah perkara yang khusus ini bagi Nabi. Jadi bila kita membasuh muka kita, wajib kita memastikan air mengalir. Air mengalir. Sebab Allah mengatakan farsilu wujuhakum. Selepas itu Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan-tangan kamu hingga ke siku-siku kamu. Jadi tangan pun kita nak kena basuh. Kita nak kena basuh muka dan kita nak kena basuh tangan. Wamsahu bi ru'usikum. Dan hendaklah kamu sapu sebahagian daripada kepala kamu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i dia tafsirkan ayat ini wamsahu bi ru'usikum ba li tab'id. Dia mengatakan ba di sini li tab'id. Maksudnya sebahagian. Itu sebab kita dalam mazhab Imam Syafi'i mana-mana bahagian kita sapu sah wudu kita. Ini kepala kita. Jadi satu orang misalnya dia sapu bahagian depan. Ada orang mengatakan tak, saya nak jaga sampai jambul, saya nak sapu bahagian tepi. Pun boleh juga. Ada orang mengatakan tepi dengan depan tak boleh, nak kena belakang begini. Pun boleh juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i masya-Allah mudah. Kita nak sapu depan boleh, tepi boleh, belakang pun boleh. Tetapi yang paling afdal adalah kita sapu seluruh kepala. Ini sunnah. Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, apabila dia mengambil wudu, dia mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in yang mengatakan, ya sahibah Rasulullah, lihatkanlah kami wudu Nabi SAW. Diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, apabila dia mengambil wudu, dia sapu ke seluruh ini kepalanya dan dia kembalikan kepalanya. Kembalikan tangannya daripada yang di belakang ini ke depan. Maka ulama kita mengatakan ini adalah sunnah, lebih baik kalau kita sapu seluruh kepala. Tetapi kadar yang paling minimum adalah kita sapu sebahagian daripada kepala. Apa dalilnya? Dalilnya Quran. Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Sebab ba di sini Imam Syafi'i mengatakan ba li tab'id. Selepas itu Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Hendaklah kamu membasuh kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Jadi arjulakum dia mansub. Mansub ini maf'ul bihi. Balik ini kepada warsilu. Warsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi tiga anggota kita basuh, satu anggota kita sapu.
Jadi rukun yang pertama adalah wudu, rukun yang kedua membasuh muka, rukun yang ketiga membasuh tangan, rukun yang keempat sapu sebahagian daripada kepala, rukun yang kelima membasuh kaki hingga ke buku lali, dan rukun yang keenam adalah tertib. Kesemua sekali kita 6 rukun. Jadi orang kalau tanya kita rukun wudu ada berapa? 6. Masya Allah, 6 kali. Tapi ada orang mengatakan, tapi Quran hanya mengatakan 4, tak, 6. Pertama sekali, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat. Ini adalah rukun yang pertama, niat. Farsilu wujuhakum, rukun yang kedua, basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, rukun yang ketiga. Wamsahu bi ru'usikum, rukun yang keempat. Wa arjulakum ilal ka'bain, rukun yang kelima. Lepas itu Imam Syafi'i mengatakan tertib adalah wajib. Satu orang kalau dia basuh tangan dulu, lepas itu dia basuh muka, lepas itu dia basuh kaki, lepas itu sapu kepala, sah ke tidak wudunya? Kita mengatakan tidak sah. Kenapa? Sebab wajib kita meraihkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ini apabila dalam Fathu Makkah, dan dia nak melakukan sa'i. Dia menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami nak melakukan sa'i, kami nak mula Safa dulu ke Marwah dulu. Nabi SAW menjawab ini kepada dalam hadis yang diriwayatkan, ibda'u bima bada Allahu bih. Yang ni kamu mula seperti mana Allah mula. Masya Allah, kamu mula jadi seperti Allah mula. Apa maksudnya? Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah daripada tanda kebesaran agama Allah. Maka Allah mulakan dengan Safa, maka mulakan dengan Safa. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan wajib kita meraihkan tertib. Bila Allah mengatakan muka dulu, wajib kita mula muka dulu. Allah mengatakan selepas itu ini tangan, wajib ini kita ikut ini kepada tertib. Tapi kalau satu orang ini dia terlupa, dia basuh muka, basuh tangan, terlupa sapu kepala. Kadang-kadang berlaku ya. Dia terus basuh kaki. Sekali dia teringat, tadi saya terlupa sapu kepala. Apakah yang dia harus buat? Maka di sini kita mengatakan wajib dia kembali kepada sapu kepala. Adakah dia nak kena basuh kakinya sekali lagi? Dia nak kena basuh kakinya sekali lagi. Sebab basuh kaki yang pertama dia tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab dia tidak berakhir tertib. Sebab tertib adalah wajib. Jadi ini adalah 6 rukun wudu. Tiap-tiap daripada orang Islam harus menghafalnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Sekarang penulis membicarakan dengan terperinci. Dia mengatakan furudul wudu'i sittatun. Rukun-rukun wudu ada 6 perkara. Al-awwal an-niyyah. Yang pertama sekali adalah niat. Al-thani raslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntaha al-lihyain wa dhaqani tula wa 'ardan min al-udhuni ila al-udhun. Dia mengatakan muka ni bila kita basuh muka ni ada hadnya. Yang ni bila kita nak basuh muka kita, apakah yang dimasukkan dalam muka? Maka dia mengatakan panjangnya adalah daripada ujung rambut ini. Ujung rambut kita di sini. Ini adalah permulaan muka kita. Lepas itu sampai kita punya dagu di sini. Jadi wajib ini kita basuh apa di antara atas di sini dengan bawah di sini. Manakala dia punya breath daripada bahagian telinga di sini. Ini bahagian telinga ini adalah permulaan ini had di sini sampai di sini. Jadi ini semua adalah daripada had muka. Jadi wajib kita basuh ke semua bahagian yang ini di sini. Dan muka kita pula ada beberapa jenis rambut. Kita punya bulu kening kat sini. Lepas itu kita ada bulu mata. Lepas itu kita ada misai. Ini bagi lelaki lah ya. Ada misai. Lepas itu kita ada anfaqah. Anfaqah ini adalah rambut yang berada di bawah bibir di sini. Lepas itu kita ada lihya. Lihya ini adalah janggut. Dalam bahasa Arab, lihya rambut yang keluar daripada dagu di sini. Ini adalah lihya. Manakala rambut yang keluar dekat sini, ini biasa kita panggil sideburn. Ini dipanggil al-'arid. Dalam bahasa Arab ini dipanggil al-'arid. Jadi kita ada 'arid dan kita ada lihyain. Jadi ini adalah satu dagu. Kedua-duanya adalah janggut ini
yang dikenali sebagai janggut. Jadi wajib kita memastikan kita basuh rambut-rambut ini. Dan rambut manusia terbagi kepada dua bahagian. Rambut yang tebal dengan rambut yang tipis. Ada orang, Masya Allah, dia punya misai tebal. Macam mana kita nak bezakan tebal dan tipis? Bila kita lihat muka dia, kita tak dapat lihat kulitnya. Kalau kita lihat muka dia, kita lihat misainya, kita tak dapat lihat kulit di bawah misai. Ini kita mengatakan rambut yang tebal. Sama juga dengan janggut. Bila kita lihat kepada dagunya, kita tidak dapat lihat kulitnya. Jadi disebabkan janggutnya tebal. Jadi kita ada hukum yang berbeza bagi rambut yang tebal dengan rambut yang tipis. Diwajibkan kita sampaikan air kepada kulit kalau sekiranya rambutnya tipis. Sekarang kalau kita lihat muka kita kat cermin, kita lihat kita punya misai misalnya. Kalau sekiranya kita dapat lihat kulit kita, ini adalah hukum rambut yang tipis. Jadi bila kita mengambil wudu, wajib kita memastikan air sampai kepada kulit. Tapi kalau sekiranya kita tidak dapat lihat ini kulit kita, ini adalah rambut yang tebal. Tidak diwajibkan kita sampaikan air kepada kulit. Apa yang diwajibkan adalah kita menyampaikan air kepada zahir rambut itu. Boleh insyaAllah ya. Jadi ini beza di antara rambut yang tebal dengan rambut yang tipis. Selepas itu penulis mengatakan az-zalisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Wajib ini kita membasuh kedua tangan termasuk siku. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Allah mengatakan basuhlah tangan-tangan kamu sehingga siku-siku kamu. Adakah siku termasuk kita nak kena basuh? Ataupun yang kita sampai kepada had siku sahaja? Di sini ulama kita mengatakan diwajibkan kita membasuh termasuk siku. Yang ini maksudnya tangan dan siku. Tetapi Al-Quran mengatakan ilah. Yang ini basuhlah tangan kamu sehingga siku kamu. Adakah sehingga ini dia termasuk yang siku ke tidak termasuk siku? Dia termasuk yang ini kepada siku. Sebab kita tidak akan dapat membasuh tangan kita dengan keyakinan melainkan kita membasuh siku kita. Sebab apabila kita basuh siku kita, kita yakin yang kita telah membasuh ke semua tangan. Maka wajib ini kita membasuh tangan dan siku. Dan disunatkan kita menambahkan. Nabi SAW menggalakkan kita apabila kita mengambil wudu, kita memperbanyakkan bahagian yang dibasuh. Jadi bila kita basuh muka kita, kita basuh sebahagian daripada rambut kita, sebahagian daripada telinga kita di sini. Disunatkan kita membasuh sebahagian daripada bahagian luar di sini. Ini adalah daripada sunnah. Dan juga dia menunjukkan kepada kita yang kita telah membasuh muka kita dengan keyakinan. Sebab muka kita tidak ada line, boundary. Jadi wajib kita membasuh bahagian yang lebih sedikit supaya kita sampai kepada keyakinan. Selebih daripada itu adalah sunnah. Sama juga bila kita basuh tangan kita, disunatkan kita basuh sampai setengah kita punya arm di sini. Jadi dengan itu kita yakin kita telah basuh ke semua siku kita dan juga tangan kita. Yang keempat, dia mengatakan mashu syai'in min basyarati ra'si. Sapu sebahagian daripada kulit kepala ataupun rambut pada hadnya. Ini daripada perkara juga kita, kalau kita lihat ini ayat dalam Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Al-Quran mengatakan sapu kepala. Sapu kepala. Apa yang wajib adalah menyapu kepala. Apa yang wajib adalah menyapu kepala. Kalau satu orang misalnya tak ada rambut, dia botak, dan dia mengambil wudu, maka dia sapu sebahagian daripada kepala dia, maka sah. Sebahagian daripada kepala dia sah. Berkenaan dengan menyapu rambut ini, syaratnya adalah sah kita punya wudu kalau sekiranya kita sapu rambut dengan syarat rambut itu daripada had kepala. Sebab apa yang diwajibkan adalah sapu kepala, bukan sapu rambut. Tetapi apabila kita sapu yang rambut kita, syaratnya adalah dia mesti dalam lingkungan kepala. Maka
kita menyapu rambut kita yang berada dalam lingkungan kepala, maka ini menjadikan sah. Mungkin saya memberikan misal ya. Sekarang ada misalan satu orang rambut panjang, rambut dia panjang begini. Kalau kita mengatakan wajib sapu rambut, kalau dia sapu rambut dia begini, sah, adakah sah ini wudunya? Tidak sah. Sebab dia bukan daripada lingkungan kepala. Lingkungan kepala ini maksudnya bahagian di sini. Sebab Al-Quran mengatakan wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu sapu sebahagian daripada kepala kamu. Maka bila kita menyapu yakni rambut kita, dia mesti dalam lingkungan kepala kita. Tapi kalau sekiranya dia keluar dari lingkungan kepala, maka ia tidak sah. Sebab ini kewajipannya adalah kita sapu kepala dan bukan sapu rambut. Jadi boleh faham insya-Allah ya. Jadi bila kita nak menyapu ini kepala kita, kita memastikan kita menyapu bahagian kepala kita. Walaupun rambut kita tebal tidak ada masalah, tetapi dia mesti dalam lingkungan yakni kepala. Masya Allah, kita dah sampai yang kelima. Al-khamis ghuslul rijlain. Dia mengatakan yang kelima ada basuh kaki sampai ka'bain. Yasadis tertib ala hadhil kaifiyah. Nanti insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan bicarakan tentang syarat-syaratnya yang lain. Kita ada banyak syarat-syarat di wudu. Bagaimana kita nak memastikan wudu kita sah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dan taufik dan hidayah. Yang mana dengannya ya saya. Ya. Orang tu terlupa, bila terlupa dia masuk kaki masuk kepala. Ya. Terlupa dia masuk sembahyang. Ya. Dekat sembahyang dia sah. Ya, soalan menanyakan kalau satu orang itu dia tidak ikut tertib dalam wudu, tapi dia terlupa. Dia mengambil wudu, selepas itu dia solat. Adakah sah solatnya? Kalau sekiranya dia terlupa, dia tidak ingat sama sekali, Allah yakni solatnya sah, yakni dimaafkan. Kalau sekiranya dia terlupa. Tapi kalau sekiranya dalam solat teringat, Masya Allah, kita mengatakan automatik ini batal dari solatnya. Automatik terus tak ambil wudu. Jadi berhenti atau teruskan? Bukan, dia kalau kembali kepada wudu, dia ambil daripada bahagian yang terlupa. Jadi misalnya kalau dia terlupa sapu kepala, jadi bila dia nak ambil wudu sekali lagi, dia tidak mula daripada awal. Maksudnya dia pergi kepada tempat air, dia hanya sapu kepala dengan niat wudu. Sapu kepalanya dengan niat wudu, selepas itu basuh kakinya, dan dia boleh melakukan solat. Sebab dia sudah membasuh muka dengan basuh tangan. Dan juga dengan syarat dia tidak membatalkan wudunya. Melainkan kalau dia membatalkan wudunya, maka dia nak kena mengambil wudu daripada awal dulu. Nah, ya. Kadang istijah. Dia lalu sampai panas dulu jari ni. Jadi kalau termasuk sedikit waktu puasa tu, adakah Ya. membatalkan puasa? Soalan menanyakan kalau sekiranya seseorang itu melakukan istijah dan dia sedang puasa dan jarinya termasuk ke dalam lubang kemaluannya, adakah ini membatalkan puasanya? Ia membatalkan puasanya. Sebab dia telah memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Jadi sepatutnya ibu jari dia. Ya. Ibu jarinya saja. Ya, maksudnya dia tidak boleh termasuk di dalam kemaluannya. Jadi dia mencuci yang zahir. Tidak dibolehkan dia memasukkan sesuatu di dalam lubang kemaluannya. Itu sebab ulama kita menggalakkan mandi hadas sebelum subuh. Menggalakkan mandi hadas sebelum subuh. Apa sebabnya? Sebab bila kita basuh kemaluan ini, ditakuti air termasuk dalam kemaluan. Ini membatalkan puasa. Sama juga dengan jari jemari. Jadi bila kita puasa, kita nak kena jaga-jaga sikit. Ila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.